Kalau sekiranya kamu perlu menonton lagi untuk masa yang akan datang, bolehlah lihat kat situ. Okey, baiklah. Kalau semula saja, kita akan mulakan. Okey, hari ini kita akan masuk bab yang ke-7 iaitu keelektrikan dan kemagnetan. Kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 140 buku teks. Okey, dalam tajuk keelektrikan dan kemagnetan ni, kamu sebenarnya dah belajar beberapa perkara tentang elektrik. Kamu dah belajar cara nak bina litar elektrik yang ringkas, dan cikgu percaya kamu juga dah pernah belajar sedikit tentang magnet dan pernah guna magnet lah. Dan semua orang tahulah magnet ni dia menarik objek yang tertentu, bukan semua objek yang dia dapat menarik lah. Okey. Kalau kita lihat dalam buku teks kita ada pada muka surat 140 ada gambar kincir angin. Kincir angin itu adalah gambar kincir angin yang mana kincir angin ini digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okey. So kita akan belajar tentang beberapa jenis sumber tenaga yang kita boleh gunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey. Jadi fokus kita adalah apa yang kita akan belajar dalam bab 7 ni adalah 3 perkara utama, iaitu kita akan belajar keelektrikan. Keelektrikan ni maksudnya kita akan belajar komponen-komponen dalam litar elektrik, macam mana arus elektrik mengalir, kita nak tahu tentang arus, voltan dan juga rintangan. Okay, kita nak belajar juga tentang daya elektrostatik, dan kita nak belajar juga macam mana kita nak tahu ataupun nak gunakan jenis litar yang sesuai, sama ada litar selari ataupun litar bersiri. Okay, selain daripada tu kita juga akan belajar of course tentang kemagnetan. Kita boleh gunakan magnet untuk menghasilkan tenaga elektrik. Macam mana kita nak menjadikan sesuatu bahan yang bukan magnet menjadi magnet. Itu kita akan belajar dalam keelektrikan dan kemagnetan. Okay, fokus kita pada hari ini adalah tajuk 7.1. Kita akan cuba habiskan tajuk 7.1, tapi kalau tak dapat pun tak apa. Kita cuba sebanyak yang mungkin lah. Okay? Baik. Kita pergi tajuk yang pertama iaitu 7.1 keelektrikan. Dalam tajuk ini kita akan belajar 3 perkara utama iaitu tentang tenaga. Yang kedua kita akan belajar tentang cas elektrostatik, dan yang ketiga kita akan belajar tentang arus elektrik. Okey, di mana aktiviti kita? Kita akan jalankan aktiviti yang berkaitan dengan cas elektrostatik. Saya tak pasti adakah kamu sebelum ini pernah didedahkan dengan perkataan ni, elektrostatik, cas elektrostatik, tapi tak apa, hari ni kamu akan belajar lah, walaupun belum belajar ke, dah belajar ke, okey. Kalau dah belajar, dia adalah satu benefit lah, satu kelebihan untuk kamu sebab kamu dah pernah belajar sebelum ni. Jadi hari ni kita recap dan kita boleh belajar dengan lebih terperinci. Okey. Jadi tenaga, apakah itu tenaga? Tenaga ialah keupayaan melakukan kerja. Maksudnya kalau kita tidak bertenaga, maksudnya kita tidak berupaya untuk melakukan kerja. Okay, kerja ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Itu maksud tenaga. Dan tenaga ni dia tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Bermaksud kelas kita tak boleh cipta tenaga, tak boleh tiba-tiba kita nak cipta tenaga tu, tak boleh. Dan kita tak boleh juga musnahkan tenaga, tetapi kita boleh berubah bentuk. Sebagai contoh, badan kita nak melakukan kerja, kita perlukan tenaga. Datang daripada mana tenaga tu? Oh cikgu, dalam diri kita memang ada tenaga. Kurang tepat. Sebab tenaga tu datangnya daripada makanan yang kita makan. Masa kita belajar dalam bab 3, kita dah belajar tentang kelas-kelas makanan. Dan ada satu kelas makanan yang membekalkan tenaga kepada kita iaitu karbohidrat. Jadi makanan karbohidrat ni ataupun kebanyakan semua makanan lah, dia ada tenaga kimia.
Jadi tenaga kimia tersebut bila kita makan, tenaga itu akan diubah menjadi tenaga yang kita perlukan. Sebagai contoh, kita bergerak, pergerakan, kita bergerak tangan, kita berjalan, kita berlari, semua tu kita perlukan tenaga. Tenaga tu datang daripada mana? Daripada makanan yang kita makan, iaitu tenaga kimia ditukarkan menjadi tenaga kinetik untuk kita bergerak. Macam itulah. Okey? Jadi tenaga ni kita tak boleh cipta, kita tak boleh suka-suka hati kita nak cipta tenaga, dan tenaga ini juga tidak boleh dimusnahkan. Maksudnya kalau yang kita makan dia tukar menjadi tenaga kinetik, dan tenaga kinetik tu dia tak akan habis macam tu, dia tak akan hancur macam tu sahaja. Dia akan berubah bentuk dari masa ke semasa. Dan unit SI tenaga ni kita boleh kira lah, kita boleh hitung. Tapi dalam tajuk ni kita tak belajar tentang macam mana kita nak kira tenaga. Unit SI untuk tenaga adalah Joule. Cara sebutannya adalah Joule, Joule, dan simbolnya adalah J huruf besar. Sebenarnya simbol Joule ni kita dah belajar masa di bab 3 juga, di mana kita kira tentang jumlah tenaga yang dihasilkan oleh makanan yang kita makan. Ingat lagi tak yang kalori-kalori semua tu? Itu pun adalah tenaga. Maksudnya kalau kita makan berapa gram karbohidrat, kita akan dapat berapa banyak joule tenaga. Okey, ini adalah contoh-contoh aktiviti dan situasi yang mana kita perlukan tenaga. Contohnya kalau kita nak memasak, kita perlukan tenaga haba, kita perlukan tenaga haba untuk kita memasak. Contoh kat sini adalah pokok. Kalau kita fahamlah kat sini kita ada CO kan, karbon dioksida dan juga oksigen. Di mana ini adalah proses fotosintesis, dan seperti kita tahu fotosintesis adalah satu proses yang dijalankan oleh tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan makanan ataupun glukosa. Kalau kita lihat kat sini, C ni mewakili karbon dioksida, yang mana karbon dioksida akan diserap dan akan ada pelepasan gas oksigen selepas berakhirnya proses fotosintesis. Dan proses ini memerlukan tenaga cahaya daripada matahari. Contoh yang seterusnya ini adalah kereta yang sedang bergerak. Macam mana kereta ni boleh bergerak? Dia memerlukan minyak petrol, betul? So minyak petrol itu akan menghasilkan tenaga ataupun menjanakan tenaga untuk kereta ini, dan untuk kereta ini bergeraklah. Kalau tak ada petrol, dalam petrol kita ada tenaga kimia, dan tenaga kimia tu akan ditukarkan menjadi tenaga elektrik untuk kereta ni bergerak. Kalau tak ada petrol, tak ada minyak, maka tidak bergeraklah kereta ini. Okey, dan seterusnya ini adalah ada seorang lelaki ni, dia sedang berbasikal, dan untuk berbasikal dia perlukan tenaga untuk dia bergerak. Jadi sebenarnya tenaga sangat-sangat diperlukan oleh kita untuk memastikan kita dapat menjalankan kehidupan seharian yang lebih selesa lah. Banyak lagi jenis tenaga. Okey, nanti kita lihat satu persatu. Jadi ingat, untuk slide ini kamu kena ingat apakah maksud tenaga, iaitu keupayaan melakukan kerja. Kamu ingat macam ni lah, sebab itulah bila kita lemah, kita tak larat nak buat kerja, itu maksudnya kita tak bertenaga. Tapi lepas kita makan, kita bertenaga semula dan kita boleh melakukan apa-apa kerja yang kita nak. Kerja kat sini kelas bukannya merujuk kepada kerja yang kamu dibayar gaji tu. Maksudnya, macam cikgu kerja sebagai guru kan. Kamu, saya tak ada kerja cikgu, saya tak kerja, saya kan pelajar. Bukan kerja yang itu bermaksud. Maksudnya kerja kat sini adalah apa-apa sahaja aktiviti yang kita buat seharian, termasuklah bernafas, makan, kamu nak berjalan, itu perlukan, itu juga kita panggil sebagai kerja yang mana memerlukan tenaga untuk menghasilkan pekerjaan tersebut. Okey. Seterusnya, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk, dan unit SI untuk tenaga ialah Joule, dan ingat Joule simbolnya adalah huruf J besar. Apa-apa jenis tenaga simbolnya adalah Joule
unitnya adalah joule dan simbolnya adalah J huruf besar. Okay, seterusnya bentuk tenaga. Baik, sekarang kita akan tahu tentang bentuk tenaga. Kenapa? Sebab tadi kita dah tahu kan, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk. Jadi kita nak tahu juga apakah bentuk-bentuk tenaga. Okay, kalau kita lihat kepada modul yang cikgu dah bagi pada kamu, kamu boleh terus isi sambil-sambil kita belajar. Jadi 2 in 1. Jadi nanti kamu tak perlu lagi nak buat. Okay. Seterusnya bentuk-bentuk tenaga, mari kita lihat macam mana kita nak kenal bentuk tenaga. Ini adalah contoh-contoh bentuk tenaga yang terdapat dalam buku teks kamu. Okey, kamu boleh lihat muka teks kamu pada muka surat 143, gambar foto 7.2 menunjukkan pelbagai bentuk tenaga. Bentuk tenaga ni maksudnya dia boleh berubah-ubah kelas. Dan macam mana kita nak tahu bentuk tenaga yang kita sebut tu adalah bentuk tenaga atau sumber tenaga. Kalau bentuk tenaga dia mesti ada perkataan tenaga di hadapan. Okay, sebagai contoh kita ambil dulu contohnya kita apa ni? Api yang sedang membakar ini, kayu api ni dia sedang terbakar. Jadi apa haba yang kita dapat, apa tenaga yang kita dapat daripada gambar ini adalah kita dapat yang pertama tenaga haba, iaitu kita rasa panas. Bila kita dekat dengan api, kita akan rasa panas. Dan panas itu dia mewakili kepada haba. Jadi bentuk tenaga yang dihasilkan oleh api yang sedang terbakar ni adalah tenaga haba. Itu bentuk tenaga yang pertama. Seterusnya ini adalah makanan. Makanan bentuk tenaganya adalah tenaga kimia. Seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, tenaga kimia. Kita dalam makanan kita makan tu ada tenaga kimia. So tenaga kimia tu kita berubah bentuk menjadi tenaga kinetik. Apa maksud tenaga kinetik? Tenaga kinetik adalah tenaga yang dimiliki oleh apa-apa objek ataupun apa-apa bahan. Ya Aina, ada soalan? Aina angkat tangan tadi, ada apa-apa soalan Aina? Okey, kalau tak ada cikgu teruskan. Tenaga kinetik adalah tenaga yang dimiliki oleh semua objek yang bergerak. Apa-apa objek yang bergerak, kita katakan dia mempunyai tenaga kinetik. Contohnya, perempuan ini sedang berjalan. Jadi perempuan ini sedang berjalan, dia mempunyai tenaga kinetik. Kipas yang sedang berpusing mempunyai tenaga kinetik. Bentuk tenaganya adalah tenaga kinetik. Okey, contoh seterusnya adalah mesin basuh. Mesin basuh ini adalah mesin basuh elektrik kan? Jadi dia mempunyai tenaga elektrik. Maksudnya kita perlukan tenaga elektrik untuk memastikan mesin basuh kita boleh digunakan. Okay, seterusnya kita ada gitar yang dimainkan. Jadi kita ada kat sini tenaga bunyi. Macam mana gitar ni boleh menghasilkan tenaga bunyi, iaitu apabila kita petik gitar ni, maksudnya kita gerakkan tali dia, kat situ ada tenaga kinetik sebab kita gerakkan tali dia kan. So bila tali dia bergetar, getaran itu akan menghasilkan bunyi. Maksudnya tenaga kinetik dia bertukar menjadi tenaga bunyi. Itu maksudnya tenaga tu boleh berubah bentuk. Mula-mula tadi dia tenaga kinetik kan, dia tali tu bergerak. Jadi tenaga kinetik tu dia bertukar menjadi tenaga bunyi. Itu maksudnya tenaga boleh berubah bentuk. Okey. Seterusnya adalah kita lihat kepada matahari. Matahari adalah sumber tenaga utama yang mana matahari ni menyumbangkan kepada dua bentuk tenaga, iaitu tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Daripada matahari kita dapat tenaga cahaya, so kita boleh melihat. Waktu siang kan ada matahari, jadi kita boleh melihat keadaan sekeliling. Dan kita juga turut merasa panas bahang matahari tu disebabkan oleh matahari mempunyai bentuk tenaga, iaitu tenaga haba. Okey. Seterusnya ini adalah reaktor nuklear.
Okay, tempat di mana proses tenaga nuklear dihasilkan, dijanakan. Jadi dekat sini kita ada tenaga nuklear. Okay, kita ada tenaga nuklear. Okay, ini pula adalah gambar sebuah pokok dan kita boleh lihat ada buah-buah dia kat sini dan ada sebiji buah yang sedang jatuh. Ini kita panggil buah yang sedang jatuh ini, kita katakan buah ini mempunyai tenaga keupayaan graviti. Sebab dia duduk di tempat yang tinggi, pada mulanya, pada ketika dia berada di tempat yang tinggi ini, dia sedang mempunyai tenaga keupayaan graviti dan tenaga itulah yang menyebabkan buah ini jatuh ke bawah. Tak ada buah jatuh ke atas kan? Buah jatuh ke bawah disebabkan oleh tarikan dan juga tenaga keupayaan graviti. Seterusnya kita lihat, ini adalah lastik. Cikgu tak pasti kamu tahu ke tak, pernah tengok ke tak? Okey, sebab kamu kan moden kan. Ni zaman-zaman kecil-kecil. Okey. Sama jugalah dengan getah. Mana getah cikgu? Okey, getah pun sama. Sebab getah dia boleh stretch kan? Okey, bila dia stretch macam ni, kita kata dia mempunyai tenaga keupayaan elastik. Okey. Tenaga keupayaan elastik. Bila kita tarik macam ni, so dia mempunyai tenaga keupayaan elastik. Maksudnya apa maksud tenaga keupayaan elastik tu? Dia boleh berubah bentuk dan dia boleh kembali semula ke bentuk asalnya. So samalah dengan plastik ni. Okey, dia boleh ini diperbuat daripada getah. Jadi bila kita tarik ke belakang, maka dia elastik lah, dia boleh memanjang. Kemudian bila kita lepaskan, dia boleh kembali ke saiz yang asal. Okey, dalam buku teks kamu, dia ada tunjukkan sama juga ada 9 bentuk tenaga. Okey, tenaga bunyi iaitu ada xylofon. Bila kita ketuk xylofon tu maka terhasillah tenaga bunyi. Tenaga kinetik, ada pelajar yang sedang berbasikal sebab dia bergerak kan. So tenaga kinetik ni semua objek yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Lepas tu kita ada gambar iron. Setrika menggunakan tenaga, dia akan ada tenaga elektrik. Okey, barulah setrika tu boleh berfungsi. Lepas tu kita ada mentol yang sedang menyala. Mentol itu mempunyai tenaga cahaya. Lepas tu kita ada orang yang sedang memanah, archery, iaitu dia mempunyai tenaga keupayaan elastik. Kat mana? Sebab tali panah dia tu bila dia tarik, dia boleh panjang ke belakang dan bila dia lepas, panah itu menjadi kembali ke bentuk asal. Okey, seterusnya tenaga keupayaan graviti, dia tunjukkan gambar pokok pisang. Kenapa? Sebab pisang tu berada di tempat yang tinggi. So bila berada di tempat yang tinggi bermaksud dia mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey, seterusnya kita ada loji nuklear yang menghasilkan tenaga nuklear. Lepas tu kita ada api di atas dapur mempunyai tenaga haba dan seterusnya kita ada sepinggan sandwich iaitu makanan yang mempunyai tenaga kimia. Jadi tenaga kimia ni kelas bukan sahaja terdapat di dalam makanan, dia juga terdapat dalam minyak, bahan api fosil iaitu minyak petrol, diesel, semua tu dia ada bahan kimia. Dan juga termasuk juga apa-apa jenis bahan kimia yang kita gunakan di makmal itu juga adalah mempunyai tenaga kimia. Okey, jadi ini adalah bentuk-bentuk tenaga. Okey, dan ingat bentuk-bentuk tenaga ini boleh berubah bentuk bergantung pada situasi. Okey, bergantung kepada situasi yang diceritakan. Okey. Dalam buku teks kamu untuk silibus yang baru dia tidak menekankan kepada perubahan bentuk tenaga. Okey, jadi kita tak perlu bincang yang itulah. Okey, seterusnya kita lihat kepada pelbagai sumber tenaga. Tadi bentuk tenaga, sekarang ni adalah sumber tenaga. Ini adalah sumber-sumber tenaga yang mana kita boleh gunakan semua ini kelas untuk menjana tenaga elektrik. Kenapa kita nak janakan tenaga elektrik? Sebab kebanyakan barang, most of our things, everything, setiap hari kita guna, kita perlukan
tenaga elektrik kan. Contohnya sekarang kita gunakan laptop, kita gunakan handphone, semua tu kita perlukan tenaga elektrik untuk berfungsi. Jadi kebanyakan saintis-saintis ataupun syarikat-syarikat tertentu dia akan menghasilkan dia akan menggunakan pelbagai sumber tenaga ini untuk menjanakan tenaga. Okay, sumber tenaga ini dia gunakan untuk menjanakan tenaga dan tenaga yang dijanakan itu, tenaga elektrik yang dijanakan itu adalah digunakan untuk kegunaan seharian lah. Banyak sangat perkara ataupun aktiviti seharian yang kita perlukan tenaga elektrik. Bermula buka mata je terus guna tenaga elektrik kan. Contoh buka mata kamu terus ambil apa? Ambil phone cikgu nak buat apa? Tengok pukul berapa dah. Dah lambat ke? Dah masih awal ke? Kalau awal lagi tidur lagi. Kalau lambat lagi, kalau dah lambat cepat-cepat bangun. Okey, kemudian bila kamu dah bangun, kamu nak pergi toilet. Lepas tu kamu akan on switch nak buka lampu. Tenaga elektrik. Lepas tu bila dah siap mandi, kalau masa mandi tu kamu gunakan pemanas air, gunakan elektrik juga. Okey, dah siap mandi, semua lepas tu pakai baju. Nak keringkan rambut, guna pengering rambut, tenaga elektrik juga. Tu tak cakap lagi yang kipas dekat atas tu 24 jam buka. Ataupun yang gunakan aircon, air conditioner, hawa dingin pun gunakan tenaga elektrik. Lepas tu dah siap mandi semua, dah ready semua, buka laptop, buka telefon bersedia untuk kelas pun guna tenaga elektrik. Lepas tu mak kamu nak masak, pakai periuk elektrik untuk masak nasi. Ada oven dekat rumah juga guna tenaga elektrik, microwave untuk masak. Peti sejuk yang tak pernah tutup, 24 jam buka sepanjang peti sejuk tu berfungsi kan. Semuanya guna tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik ni sangat diperlukan untuk kehidupan seharian. Dan macam mana tenaga elektrik tu dijanakan, maksudnya dihasilkan. Okey, kita nak dapat daripada mana tenaga elektrik tu, so kita janakan dia dengan tenaga sumber-sumber tenaga yang tersenarai ini. Okey, dan cikgu cakap tadi, cikgu, tenaga tu tak boleh dicipta. Macam mana kenapa cikgu kata kita nak hasilkan tenaga elektrik? Yes, betul. Tenaga tak boleh dicipta. Kita tak boleh cipta tenaga elektrik tu. Tapi kita boleh tukar tenaga daripada sumber tenaga, bentuk-bentuk tenaga daripada sumber tenaga kepada tenaga elektrik. Sebagai contoh, kita ambil air. Salah satunya adalah air. Air dia ada, air kan dia mengalir kan, dia akan mengalir. Lepas tu kita kumpulkan dia dekat empangan dan kita suruh dia pusing turbin. Bila dia mengalir dia akan pusing satu turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Dia macam konsepnya adalah dinamo pada basikal. Bila dinamo pada basikal, bila kita kayuh basikal kita, dinamo dekat basikal kita akan berpusing, betul? So bila dia berpusing tu, dia akan ada tenaga kinetik. So bila dia berpusing, tenaga kinetik, dan dia akan daripada tenaga kinetik dia pusing tu, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. So bila tenaga elektrik dijanakan, maka kita punya lampu pada basikal kita pun akan menyala. Jadi contohnya air ni adalah tenaga hidroelektrik. Kita panggil sebagai tenaga hidroelektrik. Penjanaan hidroelektrik. Dekat Malaysia ni kita gunakan hidroelektrik lah. Kebanyakannya kita ada banyak empangan. Contohnya dekat Sarawak kita ada empangan Bakun. Itu empangan hidroelektrik lah juga. Dekat Terengganu kita ada empangan Kenyir. Tasik Kenyir tu yang besar tu, yang memanglah tasik tu buatan manusia sebab kita nak hasilkan tenaga elektrik daripada air. Okey, seterusnya kita ada matahari. Ini pun biasa kita guna, betul tak? Kebanyakan rumah-rumah yang besar-besar kamu tengok tu, dia ada panel suria dekat atas bumbung dia yang warna hitam. Itu digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik daripada matahari. Okey, bahan api fosil. Bahan api fosil ni ada 3 iaitu petrol. Salah. Bahan api fosil kita ada gas asli,
arang batu dan juga petroleum. Okay, cikgu ulang bahan api fosil kita ada 3. Gas asli ni kita guna untuk memasak. Gas yang dekat rumah tu, yang dalam tong hijau ke tong kuning tu yang kamu beli dekat Petronas. Yang tu gas memasak, tu gas asli kita guna. Yang kedua adalah arang batu. Arang batu ni selalunya kalau dekat negara-negara yang menggunakan yang ada arang batu juga digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. Tapi dekat Malaysia kita tak gunalah sebab kita tak banyak lah arang batu. Sebab kita dah kaya dengan air kan, kita ada banyak air. Jadi kita gunakan air hidroelektrik untuk menjanakan tenaga elektrik. Okay, dan yang ketiga adalah petroleum. Petroleum, kita ada banyak petroleum, banyak negeri yang mempunyai sumber-sumber petroleum, dan daripada petroleum ini kita akan dapat beberapa jenis produk. Daripada petroleum kita dapat minyak petrol, minyak diesel, kerosin. Kerosin ni kita gunakan untuk lampu minyak tanah yang macam kita untuk menghidupkan pelita masa raya tu kan. Kita gunakan minyak, itu kerosin kita panggil. Okey, lepas tu kita ada petroleum jelly. Petroleum jelly tu yang mana cikgu? Yang kita gunakan dekat bibir kita tu, yang apa nama dia tu, yang Vaseline, warna pink ke warna grey peach tu ke, kita gunakan dekat bibir kita kan. Dan kebanyakan lip balm dia ada petroleum jelly, itu pun sumber daripada petroleum. Okay, dan ada banyak lagi lah, cikgu tak ingat, dia ada 11 ke beberapa banyak. Ini yang selalu yang cikgu senaraikan, ini yang selalu kita gunakan, yang setiap hari kita gunakan. Okey, seterusnya sumber tenaga daripada bahan radioaktif. Of course, bahan radioaktif ni macam uranium, okay, kita gunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. Bahan radioaktif ni kelas, dia guna sikit dah dapat banyak tenaga. Tapi ada satu kekurangan dia, bahan radioaktif ni dia sukar untuk dikawal. Maksudnya kita kena letak dia dalam relau nuklear yang sangat besar. Okay, lepas tu kalau relau tu pecah ataupun meletup, dia boleh menyebabkan kesan kepada masyarakat sekeliling lah. Contohnya yang berlaku dekat Jepun. Okey, seterusnya adalah biogesam. Okey, biogesam ni adalah contohnya seperti jerami padi. Okey, ataupun sekarang yang kita boleh buat adalah minyak masak kita. Minyak masak yang kamu gunakan di rumah, kamulah, parents kita gunakan di rumah kan untuk memasak, dah goreng-goreng ayam ke goreng ikan. Lepas tu kita kumpulkan minyak masak tersebut. So minyak masak yang dikumpulkan itu sebenarnya kamu boleh hantar ke pusat kita semula yang mengitas semula minyak masak, dan minyak masak ini kita boleh jadikan sebagai salah satu sumber tenaga biogesam. Selain daripada minyak masak, kita ada jerami padi. Jerami padi ni adalah pokok padi yang dah dibuang padi dia, so tinggal macam daun-daun gitu kan, kita boleh bakar dan kita boleh janakan tenaga elektrik. Okey, selain daripada tu juga biogesam, kita ada pelepah kelapa sawit. Okey, ni mungkin terlalu asing lah untuk kamu, mungkin kita tak biasa dengar kan. Tapi biogesam ni adalah kita gunakan bahan-bahan buangan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay, seterusnya angin. Okay, tenaga daripada angin, kita boleh gunakan kincir angin. So bila angin tu tiup kincir angin tu akan berpusing. Okay, ada tenaga kinetik, maka terjanalah daripada tenaga kinetik tu, dia berubah menjadi tenaga elektrik. Okay, sama jugalah dengan ombak. Okay, sebab ombak kita boleh, ombak ni juga dia akan menghempas pantai kan, dia akan pergi dekat pantai setiap kali. So ombak ni dia boleh jadi besar, dia boleh jadi tinggi. So daripada proses tu dia boleh menggerakkan turbin dan boleh menjanakan tenaga elektrik. Okay, seterusnya adalah geoterma. Okay, geoterma hasil daripada geyser dan juga kolam air panas. Okay, ni mungkin agak negara-negara yang mempunyai gunung berapi, ini dia ada tenaga geoterma. Kita tak ada gunung berapi kan, so kita kuranglah gunakan geoterma ni, kita ada. Dekat Malaysia yang kita gunakan adalah air, kita ada hidroelektrik, yang ini yang paling famous. Okay,
Cikgu rasa sumber tenaga yang paling utama kita gunakanlah air. Sebab apa kita gunakan air? Kita ada banyak air dekat Malaysia ni. Kita ada banyak sungai dan kita menerima taburan hujan yang banyak setiap tahun. Jadi kita boleh gunakan air yang banyak ni untuk menjana tenaga elektrik. Selain daripada tu juga kita gunakan matahari tapi tak meluas lagi lah. Okay, kita gunakan matahari yang mana kita ada panel suria sebab Malaysia ni panas, so kita gunakan matahari. Okay, dan bahan api fosil of course kita gunakan petrol dalam kereta dan sebagainya lah. Dan sekarang pun kita ada kereta hybrid kan. Itu adalah cara-cara untuk kita tidak menggunakan tenaga yang diperbaharui, yang tidak boleh diperbaharui. Okey, itu sahaja cikgu nak terangkan tentang sumber tenaga. Yang penting kamu kena tahu bentuk-bentuk sumber-sumber tenaga ini yang mana fungsinya adalah untuk menjanakan elektrik. Yang mana tenaga elektrik ini kita boleh gunakan untuk menggunakan alat-alat yang ada di rumah kita. Okey, seterusnya kita lihat kepada cas elektrostatik. Okey, kita dah masuk kepada next tajuk kecil dalam tajuk 7.1 ni. Okay, cas elektrostatik. Yang ini yang kita akan jalankan hari ini iaitu aktiviti 7.2 dalam buku teks kamu pada muka surat 144. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan video dan seterusnya kita akan jalankan aktiviti itu bersama-sama Okey, cikgu terangkan dulu nanti kita buat. Baiklah, cas elektrostatik ialah cas elektrik statik. Statik maksudnya tidak bergerak. Elektrostatik gabungan daripada elektrik dan juga statik. Okay. Contoh cas elektrostatik ni ada contoh contoh ataupun bukti kewujudan cas elektrostatik ni. Contohnya adalah renjatan elektrik apabila kita memegang tombol pintu. Mungkin kita tak perasan kadang-kadang bila kita pegang tombol pintu ataupun kadang-kadang kita pegang troli yang dekat kedai, kita akan rasa macam ada electric shock kan, renjatan elektrik. Itu adalah disebabkan oleh pemindahan cas elektrik di antara badan dengan pemegang pintu yang mempunyai cas elektrik yang statik. Jangan risau, cikgu terangkan macam mana benda ni boleh berlaku Okey, contoh dia adalah kalau kita rasa macam ada electric shock sedangkan kita tak pegang pun mana-mana sumber elektrik. Contohnya macam tombol kita tu tak adalah kita sambung dia dengan elektrik kan, tapi kita still dapat renjatan elektrik. Itu adalah disebabkan oleh cas elektrostatik. Sebab kelas semua bahan, semua objek, tak kisahlah gunting ke, pembaris ke, ada cas elektrostatik. Ada cas elektrik di dalamnya. Dia ada cas. Okey. Cuma kenapa kita tak rasa macam kita pegang ni kan, tak rasa electric shock pun cikgu? Ya, sebab dia adalah neutral. Okay, so dia tak jadilah benda tu sebab dia neutral. Dia sama banyak cas dia. Nanti kita lihat Okay, so ingat cas elektrostatik ni apa? Adalah cas elektrik yang statik. Maksudnya cas tu dia tidak bergerak. Dia duduk sahaja dekat objek tersebut. Badan kita ada, semua objek ada. Okay, semua objek ada. Okay, seterusnya daya elektrostatik. Tadi cas cas elektrostatik tu, okay, tadi cas, sekarang daya. Cas elektrik, okay, tadi kita tahu dah cas elektrostatik adalah cas elektrik yang statik iaitu cas elektrik yang tidak bergerak. Cas elektrik terdiri daripada cas positif yang kita kenali, yang kita panggil sebagai proton dan cas negatif elektron. Okay, cas elektrik ni ada dua jenis, cas positif iaitu kita panggil sebagai proton dan cas negatif kita panggil sebagai elektron. So kita lihat kat sini yang biru ni positif namanya proton dan yang pink ni, okay, yang pink ni adalah cas negatif yang kita kenali sebagai elektron. Daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik dikenali sebagai cas elektrostatik. Jadi kelas, bila ada cas yang sama jenis, tengok positif dengan positif atau negatif dengan negatif, dia akan saling menolak antara satu sama lain. So bila dia tolak, itulah daya elektrostatik. Manakala bagi cas yang berbeza, contohnya cas positif dan cas negatif,
akan saling menarik. Jadi bila dia tarik, daya tarikan atau daya tolakan antara cas ini kita kenali sebagai cas elektrostatik. Okay, maksudnya proton dia akan tarik elektron. Kalau proton dengan proton, dia akan menolak. Elektron dengan elektron akan menolak. Dia mesti cas yang berbeza, barulah dia menarik. Okay. So ingat kelas, cas tadi ada dua jenis, positif yang kita kenali sebagai proton dan negatif dikenali sebagai elektron. Cas yang sama akan menolak, cas yang berbeza akan menarik. Menarik dan menolak inilah dikenali sebagai daya elektrostatik. Dan cas ini masihlah cas elektrostatik. Apa tu cas elektrostatik? Cas elektrik yang statik ataupun yang tidak bergerak. Okey. Boleh ya kelas? Okey. Seterusnya kita lihat kepada, okey, sekarang kita nak jalankan aktiviti. Aktiviti untuk menunjukkan kewujudan daya elektrostatik. Oh betul ke ada daya elektrostatik ni kelas? Baik. Sekarang cikgu akan tunjukkan video yang telah, video eksperimen elektrostatik yang telah dijalankan oleh pelajar-pelajar lah. Okey. Ini adalah di, sekejap ya, yang dijalankan di sekolah masa dulu-dulu. Okey. Okey, kita lihat apakah yang dijalankan oleh pelajar-pelajar ni. Yang ini kita akan buat sekejap lagi. Cikgu nak suruh kamu tengok dulu. Okey, nampak tak? Kita ada kat sini, pelajar ni ada, ini kita panggil sebagai rod polytena. Okey, dalam buku teks kamu pada muka surat 144, rod polytena. Okey, so rod polytena ni kelas, kalau kita lihat tadi, pelajar ini dia menggosokkan rod polytena tadi dengan menggunakan kain. Kemudian dia lekatkan pada cebisan-cebisan kertas ni dan kita boleh lihat cebisan kertas ini tertarik kepada polytena ini. Okey, so kita nak buat hari ni ya, tapi kita tak ada polytena tu kan. Jangan risau. Okey, seterusnya kita lihat dia melekat. Okey, boleh lihat kat sini. Dia punya cebisan-cebisan kertas ni tertarik kepada polytena tersebut. Okey, caranya adalah kita gosokkan rod polytena tadi dengan kain. Okey, sekarang dia cuba dekat aliran air. Okey, kamu boleh lihat kat sini aliran air tu dia membengkok. Itu disebabkan oleh air ini tertarik kepada polytena tersebut sebab kita dah caskan polytena ini dengan cas elektrostatik. Bersungguh-sungguh dia buat kan. Okey. Tak jadi yang ini. Okey. Itu yang saya cakap, dia ada sebahagian bahan yang mudah. Yang mudah dan ada sebahagian tu yang agak sukar lah. Okey, baik. So sekarang mari kita jalankan aktiviti tersebut. Okey, seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, kita perlukan pembaris plastik. Okey, semua bersedia? Okey, cikgu pasang lagu sikit supaya kita boleh ada muzik sikit. Okey, kita perlukan pembaris plastik, tak kisahlah yang panjang ke, yang pendek ke. Okey, satu je pembaris plastik. Okey, boleh on camera, cikgu nak tengok kamu menjalankan aktiviti ni bersama-sama saya. Tak naklah saya shot sendiri je. Okey, pembaris plastik. Seterusnya kita ada kain. Okey, kain ni apa-apa jenis kain pun boleh. Nak kain sapu tangan boleh ataupun cikgu gunakan shawl. Pastikan kain tu sedikit licin. Nanti dia akan mudah sangat untuk jadi. Okay? Kalau kain tu kesat, dia agak sukar. So kita kenakan kain, dia sepatutnya kain bulu ataupun kain nylon. Okay? So pilihlah mana-mana kain yang licin. Kalau tak ada, boleh gunakan rambut. Boleh gunakan rambut. Pelajar lelaki, kamu tak pakai tudung, tak payah pakai tudung kan? So boleh gunakan rambut sahaja. Ni tudung, rambut kat dalam. Okey, kemudian kamu perlukan kertas.
Okey, kertas ni cikgu nak kamu potong dia kecil-kecil, gunakan gunting untuk potong, kemudian kumpulkan jadi cebisan-cebisan kertas yang seperti ini. Okey, ni contoh cebisan-cebisan kertas lah. Okey, contohnya cebisan kertas yang macam ni. Okey, ini aktiviti yang pertama. Okey, cikgu bagi masa beberapa minit untuk kamu sediakan cebisan-cebisan kertas seperti ini. Okey. Oh, satu lagi cikgu nak bagi tahu, make sure kain yang kamu gunakan itu kering ya, jangan basah. Sebab kalau basah, cas elektrostatik tidak dapat bergerak lah sebab dalam keadaan basah ni dia sukar sikit untuk bergerak. Okey, boleh? Okey, boleh on camera cikgu nak tengok siapa yang dah bersedia untuk kita jalankan aktiviti kita. Okay, sediakan radar-radar tadi, bahan tadi pembaris plastik, tak kisahlah pembaris macam mana pun, ada warna ke tak ada warna ke, kain plastik, kain, okey, dan juga cebisan kertas. Belon tu kita guna kemudian untuk yang kedua, okey, cebisan kertas. Okey, cebisan kertas. Cebisan kertas yang seperti inilah contoh yang cikgu buat macam ni, okey, gunting. Okey, kalau semua dah bersedia, sekarang kita buat. So, apa yang kamu kena buat adalah yang pertama, okey, seperti yang dikatakan situ, potong kertas kepada cebisan kecil. Okey, cikgu dah potong dah kertas cikgu kepada cebisan kecil. Okey, cikgu harap kamu nampak Okey, so ni kain cikgu. Okey, gosok pembaris. Mana cikgu punya ni? Nampak? Okey, di sini cikgu harap kamu nampak lah sebab dia sukar untuk nampak, sebab tu cikgu nak suruh kamu buat sendiri benda ni. Okay, sekejap. Okay, letakkan kertas kamu dekat atas permukaan, satu permukaan. Okay, cikgu letak kertas cikgu atas ni. Okay, ni kertas cikgu. Okay, semua boleh buat kita buat sama-sama. Jangan cikgu je yang buat. Tak syok lah. Cikgu dah tahu buat dah. Kamu tak tahu apa nak buat lagi. So, kita buat sama-sama lah. Okay, so kita buat sama-sama. Okay, so ni kertas kamu dah ready, dah kertas. Okay, so pembaris kamu, ni pembaris cikgu, pembaris. Okay, kita gosokkan pembaris kita dengan kain. Yang guna shawl tu hati-hati kan rosak pula shawl kamu. Okay, so gunakan kain, kita gosok. Okay, gosok ni cara gosok tu tak kisahlah macam mana pun. Gosokkan. Okay, gosokkan pembaris dengan menggunakan kain. Gosokkan dia, gosok. Okey, kemudian dah gosok tu, kamu dah rasa okey cikgu, rasa macam dah okey dah ni. Okey, lepas tu bila dah gosok, dekatkan dekat, tak jadi ni. Okey, kena lagi gosok lagi. Okey. Pelajar lelaki kamu boleh gunakan rambut memang cepat. Kamu gosok sikit pun dia dah jadi dah sebab dia sejenis candle dulu Okey, so gosokkan baris kamu, gosok lagi. Make sure kain kita kering Kalau kain basah, dia sukar sikit untuk jadi. Okey, cuba lagi. Arif. Okey, Arif berjaya tak Arif? Nampak dah berjaya tu kan? Kalau tak nak guna kain. Okey, thank you Arif sebab kongsi dengan cikgu. Kamera dia tunjukkan. Nuri? Boleh tak Nuri? Okey, siapa lagi? Cikgu nak tengok beberapa orang lagi yang onkan kamera dia. Okey, gosokkan. Lepas tu tengok. Tadi ke tak? Cikgu dah dapat satu. Okey. Sebab dia mungkin kan cikgu basah kot. Ataupun cikgu berpeluh. Okey. Kita cuba lagi. Okey, kalau ada adik dekat rumah tu kan, kamu gosok je pembaris dekat kepala dia. Okey. Gosok lagi. Gosok pembaris kita dekat kain. Okay, cara gosok ni terpulang lah. Nak gosok macam ni ke, gosok macam ni ke, terpulang kepada individu. Okay. Mungkin cuaca pun tak mengizinkan. Kalau dia macam agak itu, dia sukar sikit lah untuk buat. Okay, gosok lagi. Okay, mungkin sedikit lama. Okay. Yes, kita dah dapat dah. So kita lihat boleh banyak kat sini dia sedang melekat. Okay, so ini menunjukkan elektrostatik lah. Boleh buat banyak kali lagi. Okay, kalau kamu nak cuba dekat air pun boleh. Pergi dekat sinki.
Okey, buka pipe dia tu kecil macam besar jari kamu ni. Okey, gosokkan pembaris kamu. Lepas tu kita letakkan dekat sinki air. Okey. Okey, Nurin dah berjaya ke Nurin? Okey, yang lain macam mana? Boleh tunjukkan? Okey, kalau kita boleh lihat, cikgu tak pasti kamu dapat ke tak. Kamu boleh lihat sendiri kertas tu boleh berdiri untuk melekat pada pembaris. Okey. Okey, berjaya tak Nurin? Boleh? Yes. Good job Nurin. Okey, nampak kertas tu melekat pada pembaris. Okey, ni salah satu aktiviti lah yang menunjukkan daya elektrostatik. Okey, sekarang kita akan gunakan belon pula. Okey, ambil belon kamu. Kalau ada belon Okey, belon. Tiupkan belon kamu. Nak besar mana cikgu? Terpulang, tak payahlah besar sangat kan meletup tiba-tiba. Alright. Okey. Afiq tak buka kamera, cikgu nak tengok. Okey. Dah siap? Saya dah patah. Dah patah. Oh pula, okey tak apa. Yang pembaris tadi berjaya tak Afiq? 3 je. 3 kertas je yang sangkut. Oh, kamu tak guna rambut? Tak. Rambut ni yang basah kan. Okey. Baik, okey. So sama juga belon. Kita ada belon kita. So kita gosokkan belon kita pada kain kita tadi. Okey. Kamu boleh cuba gunakan kain yang berbeza ataupun kain yang sama. Gosokkan dia. Okey, gosokkan kain kamu. Tak nampak Gosokkan belon dekat kain kita. Kita masih gunakan cebisan kertas tadi. Gosok. Okey, kamu dah rasa macam lama dah tu kan? Kita pulang. Boleh cuba dekat kertas. Okey, tak menarik. Okey, dah ada. Sudah ada dah. 2. Okey. Boleh cuba lagi. Okey, kalau kamu rasa tak nak guna kertas kan? Boleh guna dekat tangan kamu ni kan ada bulu kan? Okey. Kamu pergi dekat bulu roma kamu. Okey, gosokkan belon. Okey, seterusnya. Okey. Letak dekat tangan kamu. Nampak tak bulu-bulu kamu, bulu roma kamu berdiri tegak. So itu pun elektrostatik lah. Okey, boleh buat dekat rambut. Kamu boleh lihat rambut kamu berdiri tegak. Sebab cikgu pakai tudung so tak nampak lah kan. Kalau ada adik tu boleh terus buat. Okey. Itu yang kedua. Okey, sama juga kita gosokkan belon. Lepas tu kita letakkan dia dekat kita punya kertas yang kita boleh lihat kepada kertas kita menarik cebisan-cebisan kertas kita menarik lah. Okey. Kita boleh lihat Okey, dia akan menarik dan naik ke atas lah. Okey, melekat pada kat sini. Okey. Boleh. Okey. Sekarang bagi yang ada 2 belon. Okey, sekarang kita nak buat 2 belon. Okey. So kat sini kenapa dia melekat tadi? Sebab dia ada cas yang berbeza kan. Jadi dia akan menarik. Yang ada negatif positif tu, so dia akan menarik. Sekarang kita gunakan 2 belon. Okey, tiup lagi 1 belon. Yang ada 2 belon lah. Cikgu bagi tahu kan sekurang-kurangnya 2. Okey, tiup lagi 1 belon. Okey. Terbesar lah pula, tak apa, lebih kurang je. Saiz tu tak mendatangkan masalah pun sebenarnya. Okey. Okey, ikatkan belon kita. Okey, yang ni sedikit rumit lah. Cikgu tak pastilah berjaya ke tak. Cikgu dah cuba beberapa kali agak kurang berjaya. Okey, so apa yang kamu kena buat adalah kamu mesti gosokkan belon kamu dua-dua tu sekaligus. Okey, mencabar kan? Tak apa, kita buat kat rumah. Kalau kamu ada adik tu kan, pergunakan adik kamu, gosok dekat kepala dia macam tu. Okey, so kita gosokkan, kita punya belon ni.
Jangan sentuh belon kita tak boleh sentuh. Gosokkan dia. Okey, gosokkan belon. Okey, gosokkan lagi semua tempat kalau boleh lah. Okey. Gosokkan, make sure jangan melekat. Kalau kamu tekan nanti dia cas dia jadi pelik lah pula. Okey. So gosokkan belon kita. Okey, boleh cuba lah. Dia agak rumit, saya cakap dia agak rumit lah. Kalau kita buat berpasangan, ini lagi better lah. Kalau buat seorang dia agak leceh. Okey, so kita gosokkan. Sebab kita nak suruh kita nak caskan belon kita Kita nak caskan belon kita, so kita gosokkan dia. Kenapa kita guna dua belon berbeza? Sebab kita nak buktikan yang bahawa bila belon ni dia ada cas yang sama, dia akan menolak. So kita nak tengok adakah belon ini menolak atau tidak. Okay, lepas kamu dah bosan dah gosok tu kan. Okay, kamu boleh dekatkan belon kamu. Okay, kamu boleh lihat belon tu. Ni macam agak kurang susah sikit nak tunjukkan. Dia akan menolak. Okay, macam cikgu punya ni. Kurang menjadi. Okay, cuba Nurin, bukan rapatkan Nurin. Maksudnya kamu gantungkan dia secara dekat berhampiran. Tengok dia adakah dia semakin mendekat ataupun dia semakin menjauh. Okay, bukannya rapatkan macam ni. Pegang dekat. Bila Nurin dah gosok tu, kan, pegang dekat hujung. Okay, rapatkan macam ni. Tengok adakah dia menolak ataupun menarik antara satu sama lain. Dia sepatutnya menolak lah. Okay, tapi kalau tak jadi maksudnya kamu tak cukup lagi gosok. Okay, boleh cuba lagi. Okay, Afiq macam mana jadi ke tak? Afiq? Arif, yang lain macam mana? Alia? Ainul ada buat tak? Cikgu nak tengok. Siapa lagi? Alia Syazana ada buat tak? Siapa lagi? Ramai ni tapi berapa orang je? Hikmat, Ikram, Keti, Natasha. Okay, cuba buat. Dapat juga Nurin? Jangan dapat je. Dapat. Okay. Tak apa, boleh cuba lagi. Cikgu tahu yang ni dia macam agak rumit kan. Nanti kamu boleh buat aktiviti ni dengan adik-adik kamu lah. Tapi memang seronok sangat. Okay. Kalau tak dapat yang ni tak apa, tak ada masalah kelas. Okay. Cabaran, cikgu nak cabar kamu sekarang. Cabaran cikgu okay. Kita guna tangan. Pastikan tangan kita kering. Okay, lap sikit tangan. Tangan cikgu dah berpeluh lah. Jangan basah make sure tangan kita kering. Okay. Gosokkan belon dan cikgu nak belon tu melekat pada tangan kamu. Okay, sekarang semua orang buat. Belon, gosok, lepas tu letak dekat tangan, pastikan belon tu melekat. Cikgu tak jadi gini. Okay, sekarang kita semua buat. Kita cabar. Cabar diri sendiri, dapat ke tak? Okay. So macam tadi juga, gosokkan belon kita. Gosok lagi sikit. Macam mana pun, macam ni boleh lah gosok. Okay, kalau pelajar lelaki tu senang, gosok je dekat rambut kamu. Tapi make sure rambut kering ya. Kalau rambut kita basah tak menjadi jugalah, dia mesti yang kering. Okay. Gosok lagi. Bagus lah Nurin. Orang lain mana ni? Kita tak tengok lagi ni. Okay, gosok. Okay, make sure tangan kita kering. Okay, bila dah puas hati, kita dekatkan. Tak dekat lah, tangan cikgu basah. Dia tak boleh basah sikit pun tak menjadi Okay, cuba lagi. Boleh ke Nurin? Tak jadi, tak apa. Cuba lagi. Nurin macam nak give up dah. Sabar Nurin, sabar. Afiq, macam mana Afiq? Dapat tak? Tak boleh. Tak boleh. Boleh sebenarnya. Cuba guna rambut kamu. Okay, tapi make sure rambut kamu mesti kering. Kalau basah tak jadi lah. Mungkin tangan kita berpeluh kot. So bila berpeluh tu dia basah jadi dia kurang menjadi. Cikgu pun tak jadi dah. Tak apalah. Okay? Okay. Boleh Nurin? Okay, cikgu bagi masa 2 minit lagi bagi mereka yang nak mencuba. Tapi yang paling senang kita buat guna apa tadi tu? Cebisan kertas dan juga pembaris. Ni paling senang lah.
paling senang. Sebab apa? Pembaris tu dia plastik kan, jadi dia senang untuk digosok. Kalau macam belon tadi dia agak kesat lah sebab dia getah kan. Okay, so ni aktiviti kita hari ini. Buat lagi. Cikgu suka buat sebab cikgu suka tengok dia naik kan. Dia melekat. Okey, boleh. Okey, dah jadi. Baik. Okey, terima kasih semua kepada yang join. Tahniah, kamu semua terbaik. Okey, so cikgu harap yang lain tu yang tak buat lagi hari ni cuba buat nanti. Okey, banyaklah video-video dekat YouTube tu yang kamu boleh lihat macam mana mereka buat tentang gaya elektrostatik. Okey. Dah habis kita punya aktiviti. Sekarang kita lihat macam mana, kenapa kertas tadi tu dia tertarik kepada pembaris tu. Kenapa kelas? Okey. Apabila dua bahan berlainan iaitu pembaris dan kain digosok bersama. Okey. Pembaris tadi, pada mulanya pembaris dia ada cas-cas positif dan negatif yang sama banyak. Okay, sebab dia adalah neutral, dia berada dalam keadaan neutral. Jadi cas yang ada dekat pembaris kita tak nampak memang tak nampak pun cas-cas tu. Kita ada positif dan negatif. Okay. Ya Zafi. Ada soalan ke? Okay, sebab baru masuk ni. Okay. So pembaris kita ada cas, kita ada cas dia positif dan negatif. Sama juga dengan kain. Kain ada cas positif dan negatif. Semua bahan ada cas positif dan negatif. Bila kita gosok pembaris dan kain, kita gosok tadi kan, bila kita gosok kain, pembaris dan kain ni, hanya elektron iaitu cas negatif dipindahkan dari satu bahan yang lain. Maksudnya kelas, bila kita gosok ni, kita gosok, cas elektron dipindahkan. Sebab cas elektron ni, dia elektron je yang boleh bergerak. Kalau proton dia tak boleh bergerak. Okey? Proton dia duduk statik je. Dia positif kan, dia sentiasa positif. Dia duduk je diam-diam. Positif, tak payah buat apa-apa. Positif, stay positif. Tapi elektron ni tak, dia suka bergerak. Jadi bila kita gosokkan pembaris dengan kain, maka elektron akan bergerak. Pembaris kita menerima elektron. Dekat pembaris ni dah ada elektron kan? Katakanlah ada 3 elektron dekat pembaris. Bila kamu gosokkan dengan pada mulanya 3 elektron dan 3 proton. So dia neutral, sama banyak. Bila kamu gosokkan pembaris dengan kain, elektron daripada kain akan dipindahkan kepada pembaris kita. So sekarang pembaris kita jadi 6 elektron dan 3 proton. Jadi bila dia ada banyak elektron, dia akan bercas negatif. Cikgu ulang. Pada mulanya pembaris kita ada 3 elektron dan 3 proton. So dia sama banyak kan? Proton 3, elektron 3. Jadi dia sama banyak, dia neutral. Bila neutral dia tak dapat menarik apa-apa lah. Sebab dia sama banyak kan? Kemudian bila kita gosokkan, tadi 3 ya, 3 elektron, 3 proton. Bila kita gosokkan pembaris kita dengan kain, elektron daripada kain berpindah ke pembaris kita. Sekarang pembaris kita ada 6 elektron, 3 proton. 6 elektron, 3 proton selepas digosok. Oleh kerana pembaris ni ada lebih banyak elektron iaitu 6 elektron daripada proton ada 3 je. Jadi pembaris ni akan bercas negatif. Manakala sebab kain tadi dia dah hilang elektron, maka dia cas positif. Lepas tu kita pergi kepada cebisan kertas tadi kan. Kenapa dia boleh menarik? Sebab kita punya pembaris tadi dah cas negatif.
Tapi kertas kita bercas neutral. Kita tak gosok kertas kita hanya gunting dan biarkan sahaja. Jadi bila negatif, kita dekatkan dengan yang neutral, dia akan menarik cas positif yang ada pada kertas. So bila dia menarik ke cas positif tu dia tertarik kepada elektron yang banyak dekat pembaris kita, sebab itulah dia melekat pada pembaris. Okey? Cikgu ulang pembaris dia neutral pada mulanya, sebab itulah dia tak lekat. Okey? Masa mula-mula kalau kita cuba, sebelum kita gosok, dia memang tak lekat apa-apa lah sebab dia neutral. Pembaris neutral, cebisan kertas pun neutral. Neutral dia tidak akan tertarik sebab cas dia sama banyak. Selepas kamu gosokkan pembaris dengan kain, pembaris kita akan bercas negatif. Dia sebab dia ada banyak cas negatif kan, dia menerima elektron daripada kain yang kita gosok tadi. Selepas itu, bila dia dah cas negatif tadi, kat sini dekat kita punya kertas ada positif dan negatif sama banyak. Bila kita dekatkan pembaris dengan kertas, cas negatif tu dan cas positif pada kertas akan tertarik antara satu sama lain. Sebab pembaris ni dia dah negatif kan, so dia akan menariklah cas-cas positif pada kertas tersebut. Okey? Jadi dalam elektrostatik ni, dia tak boleh, dia wujud sekiranya bila ada dua cas yang berbeza sahaja. Kalau cas yang sama, dia akan menolak. So macam yang kita guna belon tadi dua kan, cikgu nak buktikan kepada kamu bahawa dua cas yang sama itu dia akan menolak. Sebab tu kita gosokkan dua-dua belon. Bila kamu gosokkan dua-dua belon, belon akan bercas negatif. Jadi dua-dua tu bercas negatif. So bila kita dekatkan, dia akan menolak antara satu sama lain. Nanti kamu boleh cuba lagi lah, mungkin boleh berjaya. Kalau lebih bagus kita buat bersama-sama dengan adik-adik ataupun parents kamu, sebab dia perlukan kerjasama beberapa orang kan. Sebab tadi cikgu buat seorang pun dia agak sukar lah. Okay. Dan selain daripada guna kain, yang paling berkesan adalah rambut anda. Pastikan rambut kamu kering dan kamu boleh gunakan, gosokkan peralatan kamu tadi tu dekat rambut. Memang sangat-sangat menjadi. Dia sekejap je pun dah jadilah. Okay. Kalau yang guna rambut tu memang senang sikit. So nanti after class kamu boleh buat lagi lah dengan ibu bapa ataupun adik-adik kita. So ingat, bila kita gosok pembaris, gosok dekat kain, pembaris akan menerima elektron. Kain akan kehilangan elektron. Jadi pembaris kita bercas negatif, bila kita dekatkan dekat kita punya kertas, dia akan menariklah cas positif yang ada pada kertas tersebut. Dia akan tertarik. Okey. Seterusnya kita lihat kepada, okey, ini yang cikgu kata tadi. Ini contoh bahan-bahan kita lah. Okey, bila bilangan proton lebih daripada elektron, tengok proton kita ada 2, 4, 5. Kita ada 5 proton dan ada 2 sahaja elektron. Bila proton lebih banyak, bahan ini kita kata dia bercas positif. Tapi kalau bilangan elektron lebih daripada proton, maka dia bercas negatif. Jadi kita boleh lihat kat sini proton, elektron ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elektron tapi kita hanya ada 5 proton. Jadi sebabkan elektron tu lebih banyak, maka bahan yang warna hijau ni adalah bercas negatif. Tapi bahan yang kat tepi sekali ni yang neutral, bilangan proton dan elektron adalah sama. Okay, kita ada 5 proton dan juga 5 elektron, maka dia adalah neutral. So bila neutral ni, neutral dengan neutral dia tidak akan tertarik kelas. Okay, objek yang neutral dengan objek yang neutral dia tidak akan tertarik. Objek yang bercas negatif akan tertarik kepada objek yang bercas positif. Objek yang bercas positif akan menolak objek yang bercas positif. Objek yang bercas negatif akan menolak objek yang bercas negatif. Sama cas menolak, berbeza cas menarik. Kalau neutral, tak ada apa-apa. Relax je. Okay? Boleh ya? Ada soalan? Kalau ada soalan terus tanya cikgu.
Okey, sekarang kita masuk kepada elektroskop. Baik, dalam buku kamu ada elektroskop yang ditunjukkan pada muka surat 146. Okey, cikgu rasa sekarang dah 9:11. Okey, mungkin kita boleh sambung esok lah elektroskop ni sebab cikgu nak terus ajar kepada sikit je lagi kan. Okey, cikgu habiskan. Okey, kita lihat sekarang kepada elektroskop. Okey, kita tonton video. Ini adalah amali elektroskop sains tingkatan 2. Oleh kerana kita tak boleh pergi ke sekolah, maka kita tonton sajalah. Okey. Jom kita buat amali elektroskop. Elektroskop ialah alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrik pada suatu objek. Ianya terdiri daripada cepi logam, penebat dan kerajang emas. Bahan yang diperlukan untuk menjalankan eksperimen elektroskop ialah sebuah elektroskop, kain bulu dan juga pembaris plastik. Sekarang kita gosokkan pembaris dengan kain bulu. Okey, kita gosokkan lama-lama, kemudian kita dekatkan pada elektroskop. Kita lihat apa yang terjadi. Apabila cikgu dekatkan pembaris plastik ke cepi logam, kamu nampak apa yang berlaku kepada kerajang emas di bawah itu? Kamu boleh lihat kerajang emas mencapah. Semakin jauh pencapahan kerajang emas, semakin banyak kuantiti cas elektrik yang terkumpul. Cikgu, macam mana kerajaan emas ni boleh mencapah? Tak sabar saya nak catat ni. Apabila pembaris digosok dengan kain bulu, pembaris menerima elektron daripada kain bulu dan pembaris akan bercas negatif. Okey, sekarang pembaris kita bercas Apabila negatif. pembaris yang bercas negatif didekatkan dengan elektroskop yang neutral, elektron pada cepi logam bergerak turun ke kerajang emas. Ini kerana elektron yang bercas negatif pada cepi logam menolak cas negatif pada pembaris. Ini menyebabkan cas negatif berlebihan pada kerajang emas. Cas yang Okey. Okey, tadi kan bila kita gosok pembaris kita bercas negatif kan. Dekat ceper logam ni dia ada positif dan juga negatif. Okey, dia ada positif dan negatif. Positif dekat bawah, atasnya negatif, tak kisahlah mana-mana pun ada. Okey, bila kita dekatkan kita punya pembaris dekat dengan ceper logam, kan dia negatif kat sini. Jadi semua cas negatif yang pada ceper logam ni akan lari sebab dia cas yang sama. Bila cas yang sama, dia akan menolak. Jadi cas negatif yang ada dekat ceper logam ni semuanya akan bergerak turun ke bawah. Okey, dia akan bergerak turun ke bawah kat sini, turun kepada kita punya kerajang emas. Oleh kerana cas yang banyak, deposit negatif yang banyak dekat bawah ni, maka dia akan menolak. Oleh itu kerajang emas kita akan mencapah. Okey, cikgu ulang lagi sekali, rajah ni ada dalam buku teks ya. Bila kita gosokkan pembaris kita dekat kain, pembaris kita akan bercas negatif. Okey, bercas negatif. Dan dekat ceper logam ni, dia ada cas positif dan negatif pada mulanya. Okey, pada mula. Bukan pada sekarang. Ini yang sekarang tak ada kan. Sebelum kamu dekatkan itu, dia ada cas positif dan cas negatif. Jadi, bila kita dekatkan cas negatif dekat ceper logam, so ini negatif. Jadi yang negatif yang dekat ada ceper logam ni akan lari. Sebab dia menolak kan, dia akan menolak antara satu sama lain. Jadi cas negatif yang dekat ceper logam ni akan lari ke bawah, akan bergerak. Kita boleh lihat ada anak panah ke bawah. So bila dia turun ke bawah, dia akan berkumpul di bawah ini. Jadi bila negatif kat sini ada banyak, sebelah sini pun ada banyak negatif, sama-sama bercas negatif, maka dia akan menolak. Bila menolak itulah menyebabkan kerajang emas ini mencapah. Pada mulanya kerajang emas tu rapat sahaja dengan logam ini. Tapi sebabkan cas negatif ni yang sama, maka dia akan menolak. Okay, kita dengar lagi cikgu ni cakap apa. Sama jenis iaitu cas negatif saling menolak antara satu sama lain dan menyebabkan kerajang emas mencapah. Sekarang cikgu nak tanya pelajar,
Apakah yang berlaku kepada kerajang emas apabila jalur yang bercas positif didekatkan pada elektroskop yang bercas neutral? Apabila jalur bercas positif didekatkan dengan elektroskop yang bercas neutral, elektron dari kerajang emas tertarik ke atas kerana tertarik dengan Okey, sekarang dia dekatkan dengan positif pula. Bila dia dekatkan dengan positif, kamu boleh lihat kat sini, bila dekatkan dengan positif, ceper logam ni, ceper logam masih ada positif dan negatif. Masih ada positif dan negatif. Jadi, sebabkan kat sini positif, jadi semua negatif cas elektron, cas negatif ataupun elektron tu akan naik ke atas. Jadi dekat bawah tinggallah positif sahaja. So bila tinggal positif, sama-sama cas akan menolak. dengan cas positif pada jalur tersebut, maka meninggalkan banyak cas positif di bahagian kerajang emas. Cas yang sama akan menolak dan kerajang emas akan mencapah. Sekarang cikgu mahu kamu jawab soalan kebat. Mengapakah konduktor kilat dipasang pada bangunan? Okey, jadi cikgu ditanya macam mana kenapa bangunan dipasang dengan konduktor kilat. Dalam buku teks kamu ada kan? Okey. Ada soalan tentang elektroskop. Okey, cikgu harap kamu faham tentang elektroskop ni. Okey, ada tak cikgu punya okey, baik, kita lihat sekejap tentang elektroskop. Jadi elektroskop ni, kamu boleh lihat gambar elektroskop, gambar foto 7.4 buku teks anda, muka surat 146 menunjukkan gambar elektroskop. Okey, elektroskop tu ada ceper logam, so ini ceper logam kita. Kita ada kerajang emas, okey, kerajang emas yang warna kuning ni, dan juga kita ada penebat lah, bahan penebat. Okey, yang penting adalah tentang ceper logam. Okey, kalau kita lihat gambar A ni, lihat yang kat sini. Ceper logam ni dekat sini dia ada cas positif dan negatif. Kalau kita letakkan jalur neutral, kerajang emas kita tidak mencapah kerana cas positif dan cas negatif tertarik antara satu sama lain. Sebab kat sini kita lihat positif dan negatif dia sama banyak kat sini kan. Jadi dia tak ada apa-apa reaksi lah, dia biasa-biasa je sebab dia neutral. Okay. Dia tidak ada apa-apa perubahan. So dia tertarik antara sesama lain, so dia punya tertarik dan menolak tu sama banyak, jadi dia stay together sahaja, biasa sahajalah. Tapi bila kita dekatkan jalur bercas positif, kita lihat kat sini, positif ni kan, jalur kita bercas positif. Kita boleh lihat elektron, pada mulanya elektron kan duduk kat bawah ni, semua ada elektron dan proton. Ingat, hanya elektron yang bergerak, proton tak boleh bergerak. Jadi bila kita lekatkan cas positif, jalur bercas positif, kita dekatkan dengan ceper logam, semua elektron yang ada dekat bawah tadi semuanya bergerak naik ke atas. Kenapa? Sebab dia tertarik dengan positif ni. So dia tertarik dengan cas positif. Jadi bila dia naik ke atas, tinggallah positif, cas positif sahaja di bawah. So bila cas yang sama, maka dia akan menolak, maka kerajang emas kita akan mencapah. Okey, bila kita dekatkan pula jalur bercas negatif, sama juga. Bila kita dekatkan jalur bercas negatif, maka elektron dekat ceper logam tadi semuanya turun ke bawah. Jadi dekat bawah ni dah ada banyak cas negatif. Sebelah sini banyak cas negatif, sebelah sini pun ada banyak cas negatif. Jadi negatif sebelah sini menyebabkan daya tolakan akan terhasil sebab cas yang sama. Okey, boleh ya. Jadi sebab itulah elektroskop ni kita boleh gunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrik pada suatu objek. Maksudnya kalau jalur neutral ni dia ada cas elektrik tapi dia tidak berfungsi dengan baik lah sebab dia neutral kan, dia tidak ada daya tolakan ataupun daya tarikan antara yang boleh menyebabkan kerajang emas kita mencapah. Okay. Baik, ini adalah video. So kita tinggal 10 minit lagi, cikgu tak sempat lah nak tunjukkan. Dia tunjukkan macam mana cara untuk kita buatkan elektroskop di rumah. Nanti cikgu akan sharekan video ini di grup kita.
nanti kamu boleh lihatlah macam mana kita nak buat elektroskop ni di rumah. Dia akan mencapah, sama juga. Cuma kita tak adalah emas tu kan. Kita boleh gunakan aluminium foil sahaja untuk buat. Nanti kamu boleh lihatlah. Cikgu akan share video nanti ya. So kita tinggal 10 minit lagi, cikgu tak sempat dah. Okey, so kita lihat tentang elektroskop dalam kehidupan harian, iaitu tentang kejadian kilat. Kilat yang terhasil, kilat yang kita dengar tu bila nak hujan tu kan, bila hujan tu adalah disebabkan oleh elektrostatik, di mana geseran antara awan dengan udara menyebabkan awan dicas dengan cas-cas elektrik. Okey, kilat berlaku kerana daya tarikan antara cas positif pada bumi dan cas negatif pada awan. Okey, kita lihat kepada rajah kita. Okey, awan ni sebabkan dia sentiasa bergeser dengan udara kan. So seolah-olah udara tu macam gosok lah awan kita tu kan. Macam kita gosok berbaris tapi dia tak gosok, dia dia sentiasa bersentuhan, maka awan kita akan ada cas-cas positif dan cas-cas negatif. Okey, so dekat bahagian bawah ni kita boleh lihat bahagian bawah awan adalah cas negatif. Okey, bahagian atas awan bercas positif manakala bahagian bawah awan bercas negatif. Okey, cas negatif di dalam awan tertarik kepada cas positif di permukaan bumi. Sebab bila kita lihat kat sini, bila cas negatif ni banyak kan, so cas negatif dekat sini, cas negatif dekat awan ni akan tertarik kepada cas positif yang dekat bumi. So bila dia tertarik, maka dia nak bergerak lah kan, dia nak turun ke bawah. So terjadilah kilat tersebut. Okay, ini adalah contoh elektrostatik yang paling senang lah. Okay, dalam buku teks kamu pun ada diterangkan. Okay, dekat atas ada cas positif, dekat bawah ada cas negatif, dan cas negatif ini di dalam awan tertarik kepada cas positif di permukaan bumi. Maka cas elektron ni dia nak turun, sebab kita tahu kan elektron dia akan bergerak, dia akan tertarik kepada positif. Maka dia bila dia nak turun tu dia terhasillah kilat. Okey. Contoh yang kedua pula adalah konduktor kilat. Konduktor kilat ni dia adalah macam sebatang logam, okey. Dia dipasang pada bahagian atas bangunan untuk menyediakan satu lintasan bagi cas-cas elektrik daripada kilat masuk ke bumi. Cara ini dapat melindungi bangunan daripada disambar kilat. Okey, kita lihat kepada rajah. Okey, kita lihat ini adalah contoh awan. Okey, bila awan ni kan cikgu kita tengok tadi masa kejadian kilat kan. So elektron yang akan turun, betul tak? So elektron tu dia akan turun, dia akan pergi kepada kita punya konduktor kilat. Yang mana konduktor kilat ni? Yang ada 3 ketul ni. Yang ada 3 mencacang macam tu kan. Okey, so dia ada 3 kat sini. Dia akan pergi masuk melalui elektron tadi, kilat tadi akan sambar kepada kita punya konduktor kilat ni, dan elektron itu akan mengalir ke bawah, ke bumi lah dia akan dibumikan. Kenapa kita nak bumikan elektron tu? Supaya kalau dia tidak mempengaruhi alat-alat elektrik di dalam bangunan kita. Kalau kalau elektron ni mengalir dan masuk ke dalam sistem elektrik bumi, elektrik bangunan, dia boleh menyebabkan kerosakan kepada alat-alat elektrik. So kita boleh lihatlah sebenarnya kalau kamu pergi bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan sekolah pun ada, kita ada konduktor kilat. Pernah tengok tak dalam atas bangunan kan tiba-tiba macam ada terpacak besi macam tu, tak tahu besi apa. Itu adalah konduktor kilat sebenarnya. Okay, itu adalah berfungsi untuk mengelakkan bangunan kita disambar kilat. Instead of kilat tu sambar bangunan kita, dia akan sambar dulu kepada konduktor kilat dan dia akan alirkan elektron daripada kilat tadi ke bumi supaya elektron tu tak kacau kita punya peralatan elektrik di dalam bangunan. Okey. Baik, ada apa-apa soalan setakat ni kelas? Jadi kita dah belajar tentang bentuk-bentuk tenaga. Kita tinggal 5 minit sahaja lagi. Untuk yang seterusnya kita akan sambung pada hari esok lah. Okey. Ada apa-apa soalan? Cikgu bagi masa sekejap untuk kamu tanyakan soalan.
Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, sekejap ya, cikgu nak bagi latihan dekat kamu sebenarnya. Okey, cikgu ada gunakan cikgu ada gunakan satu website ni, dia panggil Classkit. Cikgu tak pasti kamu dah pernah guna ke tak. Okey, cuba kamu masuk dekat. Okey, cuba masukkan guna aplikasi Classkit ni, cuba buka dekat Chrome. Cikgu nak tengok apa yang kamu boleh lihat dalam Classkit tu. Okey, ini adalah Classkit yang cikgu share. Okey, cikgu rasa bila kamu klik Classkit tu, dia akan suruh masukkan kamu punya nama. So, bila masukkan nama tu, masukkan nama dan kelas. Okey, contohnya Afiq Syakban. Tulis nama Afiq Syakban. Jangan tulis nama Afiq je sebab nanti kan ramai orang nama Afiq tu. Okey, Afiq Syakban 2A. Ataupun Nurin 2A. Okey, boleh tak? Apa yang kamu lihat bila kamu tekan ni? Tak cikgu, dia terus pergi browser, lepas tu dia kata error. Error? Apa error pula? Cikgu dah Terus tahu masuk lah. browser. Okey, sekejap cikgu tengok. Cikgu buat okey je. Saya terus masukkan nama. Kan? Okey, cikgu sekejap cikgu share. Cikgu share. Okey, sekarang saya dah boleh. Cikgu rasa mungkin internet kot kan? Mungkin. Mungkin. Okey, so bila kamu masuk, kamu akan dapat dekat sini, betul tak? So dia dah ada kelas code, masukkan nama. So nama ni, make sure masukkan nama dan kelas. Okey, sudah. Kelas. Itu dah 2T kan? Okay, sekarang 2A pula. Okey, so kamu tekan go. Okey, bila kamu tekan go. Okey, dah keluar dah latihan. So ini latihan yang cikgu suruh kamu buat. Okey, kenapa cikgu guna Classkit ni? Sebab Classkit ni best. Cikgu nak try lah kan. Hari tu kita dah guna Quizzes, kita dah guna Bluecurt, kita dah guna macam-macam dah kita guna. So sekarang kita nak guna Classkit pula. Cuba. Sebab yang ini kamu boleh jawab soalan soalan subjektif. Tak perlu kamu nak print, tak perlu kamu nak scan bagi cikgu bagai, tak payah. Kamu jawab dekat sini je, lepas tu kamu boleh hantar dekat cikgu. Okey, sebagai contoh ya. Okey, ini adalah tenaga wujud dalam pelbagai bentuk. So soalan A, padankan situasi W, X, Y dan Z dengan bentuk tenaga yang relevan. Tak dapat link ke tadi? Okay, sekejap. Okey, siapa yang belum dapat link. Nanti cikgu akan share link ni dekat dalam grup ya. Okey, dah dapat dah. Cikgu dah bagi Hifzan. Okey, so kat sini tarik dan seret perkataan di bawah dan letakkan di bawah gambar. Okey, so apa yang kamu buat? Tarik je. Tenaga kinetik. Okey, yang mana satu tenaga kinetik? Ingat tenaga kinetik tu yang bergerak. So tariklah dekat sini. Macam tu. Okey, lepas tu tenaga haba, api. Okey, tenaga cahaya, mentol. Tenaga kopan elastik, okey yang ini. Lepas tu kamu jawablah ni, ada tempat kosong ni kan, kamu boleh tarik. Tarik jawapan, tarik jawapan. Okey, cuba buat muka surat 1, dia ada 3 dia, 1, 2 dan 3. Okey, cuba buat sampai, okey muka surat 3 ni tak perlu lagi sebab kita belum masuk. Buat muka surat 1 dan 2 sahaja dulu, iaitu bentuk-bentuk tenaga dan juga elektroskop. Bila kamu dah siap, bila dah siap macam ni, apa yang kamu perlu tekan adalah kamu tekan kepada raise hand. Bila raise hand ni, dia ada 2, satu please help dan satu please check. So bila dah siap, mestilah kamu nak cikgu check jawapan kamu kan? So tekan please check. Okey.
So bila please check tu nanti cikgu akan check lah jawapan-jawapan anda. Okey, boleh ya kelas? Cuba buat dulu. Apa-apa nanti kita akan bincang dalam kelas yang berikutnya. Esok je pun. Okey. Kalau ada kalau kamu cuba dulu guna kelas kit ni, kalau ada masalah esok bagi tahu cikgu, cikgu akan improvisekan balik. Okey, cikgu rasa kelas kita sampai di situ sahaja sebab sekarang kita dah pukul 9.30, 9.31 dah, kamu nak pergi kelas yang berikutnya kan? Okey, terima kasih kelas untuk kelas hari ini. Terima kasih kepada yang join aktiviti cikgu tadi dan cubalah siapkan homework yang cikgu bagi dalam tajuk dalam kelas kit tu. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih.